Sebelum kedatangan British, sistem Kesultanan Melayu merupakan sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan negara Melayu. Kedatangan British menjadi pencetus kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya menjadi Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Berbeza dengan sekarang, negara kita dahulu bersetuju dalam menjamin kedudukan pemerintah berstatus Sultan atau Raja Melayu. Bukan hanya diberi kuasa, Raja-Raja Melayu pada suatu ketika dahulu mempunyai imuniti atau kekebalan. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe dan setkan loceng kepada all untuk update video-video kami yang terbaru. Raja atau Sultan Melayu tidak dibenarkan untuk didakwa atau disabitkan di mahkamah bagi dakwaan sivil atau jenayah. Tahun 1948, Majlis Raja-Raja telah ditubuhkan serta bersetuju untuk diwujudkan sistem penggiliran dengan pewartaan posisi baru yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara secara bergilir. Seterusnya, yang di-Pertuan Agong turut diberikan kuasa utama bagi melantik Perdana Menteri sebagai Ketua Kerajaan. Tahun 1983, krisis perlembagaan negara telah berlaku antara pihak kerajaan pusat dan Majlis Raja-Raja. Banyak cakap mengatakan terdapat pertikaian terhadap kelebihan yang diberi kepada Raja-Raja Melayu. Selain itu, terdapat juga dakwaan tentang salah guna kuasa dalam kalangan Raja-Raja Melayu. Kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir pada ketika itu cuba untuk meminda perlembagaan bagi memansuhkan beberapa perkara yang berkait dengan kuasa Raja-Raja Melayu. Namun tidak sepenuhnya diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Imuniti terhadap Raja, Sultan serta kaum kerabat masih termaktub sehinggalah berlaku satu peristiwa yang menggemparkan. 1992, seorang jurulatih hoki Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru bernama Douglas Gomez telah membuat satu laporan polis pada 6 Disember selepas mendapatkan rawatan di klinik. Dalam laporannya, Douglas menamakan Sultan Johor sebagai individu yang menyebabkan kecederaan ke atas dirinya. Selepas peristiwa tersebut, sentimen anti-Sultan terus dibesar-besarkan pihak media, memaksa Majlis Raja-Raja untuk lebih terbuka menerima cadangan dari pihak kerajaan untuk membincangkan perihal berkaitan imuniti yang dinikmati. Persetujuan telah dibuat tahun 1993, artikel 181-2, Perlembagaan Malaysia telah dipinda yang memperuntukkan tiada lagi kekebalan Raja-Raja sekiranya melakukan jenayah dalam kapasiti peribadi. Selain itu, kuasa mengampun jenayah yang melibatkan kerabat diraja juga ditarik balik dan digantikan dengan kewujudan Majlis Pengampunan. Majlis Raja-Raja bersetuju dengan banyak hal tetapi telah memohon untuk membolehkan mana-mana kes mahkamah yang melibatkan keluarga diraja dibicarakan dalam mahkamah khas yang disertai Ketua Hakim Negara, Ketua Hakim Mahkamah Tinggi serta 2 orang lagi hakim yang dilantik Majlis Raja-Raja. Kerajaan pusat bersetuju dengan permintaan tersebut sebagai pemudah cara agar pindaan itu dapat dilaksanakan dengan segera. Walaupun perlembagaan diubah, pengaruh Raja-Raja masih kuat dalam kalangan rakyat. Sebagai contoh, tindakan yang di-Pertuan Agong baru-baru ini mengisytiharkan darurat bagi mengekang penularan wabak dan kerakusan ahli politik berebut kuasa mendapat sokongan ramai.